nak bagi juga sebab saya mendapat panggilan first panggilan daripada bos. Sebab tahun ni pun memang saya kerja sepatutnya hari raya. So bos macam minta saya pergi ke Somalia. Saya cakap saya tak boleh nak pergi sebab kebetulan mak saya akan beraya di KL tolong saya. Okey. So saya cakap saya tak boleh pergi. Lepas tu the second time bos call, bos minta tolong. So saya macam refer pada ayah saya kan. Sebab ayah saya memang rapat dengan saya kan. Macam dia cakap kalau tugas tak apalah pergilah kan sebab abah faham dia cakap. Tapi saya minta tolong dia cakap sendiri dengan mak saya sebab mak saya memang berhati nak lepaskan saya. Okey. Sebab first call tu saya dah beritahu mak saya cakap tak payah pergilah bang kan. Perasaan seorang mak. Kita ada seseorang ni pergi ke camp tak ada masalah, tak ada huru-hara, tak ada tanda-tanda. Maksudnya dalam keadaan tenang tu kan kita memang tak jangka sebab benda tu berlaku pantas. And then hari terakhir pula kan, hari terakhir kita dah patutnya complete our mission there. And then benda tu macam pagi okey, tengah hari okey, petang tu sebelum balik tu pun okey. And then even suasana jalan tu pun tenang. Tiba-tiba lah ni. Tiba-tiba sampai dekat simpang tu dengar tembakan. Momen tu ubah. Apa nama 4 hari 5 hari yang okey, enjoy punya coverage ubah totally 360 punya. Okey, dan sebentar lagi kami akan bertanyakan kepada Aji dan juga Syahril, siapakah orang pertama yang mereka hubungi setelah kejadian itu berlaku? sekarang kita ketahui dulu di Jalan Raya bersama dengan Jay. Silakan Jay. AM Crew yang dikuasakan oleh TM bersama dengan dua orang tetamu kita, Syahril Kadir, wartawan TV3 dan juga juru kamera TV3 Aji Sarigar, berceritakan tentang misi kemanusiaan untuk membantu mangsa bencana kemarau dan kebuluran di Somalia, mengorbankan satu nyawa. Allahyarham Noram Faizul Muhammad Noor. Okey, saya dan kami semuanya memberi peluang kepada anda di luar sana untuk memberitahukan soalan apakah apa kejadian yang berlaku dan sebagainya. Kita ada satu SMS kita terima, katanya siapakah orang pertama yang anda berdua hubungi? Macam Aji sini sebab kena tembakan, alamak nak terus fikir nak call mama ke, ayah ke. Siapa orang pertama? Syahril, orang pertama yang anda hubungi? Selepas macam keadaan dah reda sikit, masa tu arwah Faizul dah dimasukkan ke rawatan, buat rawatan, and then Haji dirawat. So dia dah arahkan kita orang berpindah ke wing yang lain, satu lagi bahagian dekat bangunan tu, compound tu. So masa tu masih dia orang macam trauma lagi lah. So saya tengok relax. Benda pertama saya buat tenangkan yang lain. Lepas tu saya tanya Haji, masa tu dia masih lagi ni kan, trauma lagi. Saya tanya dia, boleh telefon family tak? Dia kata dia tak boleh. So saya minta nombor telefon daripada dia, nombor family dia. And the first thing saya buat ialah saya telefon, saya informkan apa nama meja berita TV3. Saya telefon, saya bilang masa tu wartawan rakan suka saya, Imbong Sing, dia kerja. Saya kata, Bun, ada berita tak baik, Haji kena tembak. So tolong maklumkan kepada bos. And then try dapatkan nombor family dia untuk kita beritahu lah. Tapi cakap dia keadaan tak serius. Dia ni. Lepas tu saya sendiri sebab saya dah uruskan benda ni kan, terlupa. Saya masih duduk terfikir sebab masa tu saya guna talian Somalia. So banyak nombor yang dalam phone saya tu tak ada tau. Nombor mak saya ada, saya cuba call. Tapi masa tu waktu Malaysia dah 12 lebih tau. Alhamdulillah mak saya tak angkat. Alhamdulillah tak angkat. Sebab mungkin reaksi dia tu kita tak tahu macam mana kan. Sebab kita kita fikirkan perasaan dia kan. Saya cuba call, maksudnya mungkin masa tujuan saya call dia tu macam saya nak cakap sendiri yang saya okey. Tapi last sekali tak dapat. Saya call nombor yang ada satu lagi, saya telefon abang ipar saya di Penang. Saya minta dia call my sister sebab my sister dekat kampung raya kan, masih dalam cuti raya. So dia kata cakap baik-baik dengan ni, kata esok pagi bangun cakap elok dengan my mum, okey. Tapi mak kan, so saya lepas saya balik semalam pun saya tempat telefon mak saya kat kampung, still emosi dia kita boleh faham kan. Sebab itu maksudnya, and then kita rakan tugas telefon Bapak Haji pun saya rasa
emosi dia sama, reaksi Yes, dia yes. sama. Dalam keadaan yang macam tu, dalam kelam kabut macam tu dengan Allahyarham kena tembak dan Haji pun kena tembak masa tu. Jadi perasaan ni masa tu macam mana? Nak balik segera ke ataupun Saya masa tu macam saya sebab habis sembahyang, saya baca Yasin masa tu. Sebab masing-masing dah dah relax sikit. So ya, kadang-kadang kita macam saya rasa saya perlu buat sesuatu yang kerohanian sikit kan. So saya pergi dekat ni, saya memang buat surah Yasin. Saya baca Masa tu Yasin. dah tahu arwah dah tak ada? Belum. Betul. I mean kita mencuba kan maksudnya. Ya, ya. Kan? Kita maksudnya untuk dia selamat. Ya, Ya betul. Bacaan Yasin tu ya. Baca Yasin. dia berapa jam masa dia kena tembak sampai dia meninggal tu berapa tempoh masa tu? Dalam setengah jam, 30-40 minit. Oh, terus Oh, meninggal. dapat tahu lah. Okey, selepas ini ramai rakan-rakan di Facebook ingin mengetahui apakah sebenarnya kata-kata akhir ataupun mungkin ada sebarang perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh Allahyarham Nurul Faizul sendiri kepada Haji dan juga rakan-rakan, memandangkan Haji antara orang yang paling rapatlah dengan Allahyarham. Sebentar lagi kita akan bagi tahu kepada anda semua. Terus bersama kami di Hot FM. Hot FM AM Crew dibawakan oleh TM. Di studio sekarang kita ada dua orang petugas TV3 sebenarnya yang baru pulang dari Mogadishu, Somalia untuk misi kemanusiaan ya. Iaitu wartawan Syahril Kadir juga juru kamera Haji Sarigar Mazlan. Ya. Okey, Haji Sarigar kita nak tanya, you dikatakan orang yang paling rapat dengan Allahyarham. Jadi boleh kongsikan pengalaman. Kami memang kat sana rapat dan mesra. Sebab dah kat KL pun dah kenal. So macam kali terakhir tu sebelum benda tu berlaku, dia cuma mendiamkan diri je. Tak seperti biasa yang selalu dia dengan saya selalu ketawa gelak ni kan. Cuma tengah hari sebelum kejadian tu ada satu permintaan dia kat saya kan. Okey. Kami dua orang macam pergi ke satu tugu mana satu helikopter yang Black Hawk Down jatuh kan. Dia cakap saya, kau berani Ali kan? Saya berani bang, kita pergi kan. So saya pergi dengan dia. Saya pergi, dia cakap abang nak ambil gambar kat sini je. So saya kebetulan saya ada kamera compact tu, saya ambil gambar dia ambil gambar saya. Bila dia tengok gambar dia kat situ, dia macam Suka. excited, dia macam excited sangat. Dia cakap ni dalam buku ada je, dalam buku ada. Dia cakap sejarah ni kan, kita beruntung kita dapat gambar kat sini. Sebab kita tak tahu bila kita akan sampai sini lagi. Mungkin sampai, mungkin tak sampai. Dia cakap, abang nak gambar ni, dia cakap balik KL kau cuci untuk abang. Memang abang nak sangat gambar ni. Itulah yang saya dapat buat dengan dia. Yang dia nak sangat. Ada tak mungkin reaksi lain ke kenangan-kenangan zaman-zaman dulu, sebab mungkin dia pun ramai juga kenalan-kenalan wartawan juru kamera semua kan? Ada lah masa bila dah dapat tahu saya dengan dia sama-sama akan ditugaskan ke Somalia. So banyak hari lah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kan, dia ingat kawan-kawan dia kat Malaysia tau. Kat TV3, kat RTM, Bernama TV, Astro kan, kawan-kawan lama yang dia main badminton sama-sama kan, ada yang diingat. Dia cerita cerita balik berulang. Abang dulu dengan dia macam ni kan, kita pergi overseas sama-sama macam ni, susah senang sama-sama. Dia cakap macam tu, dia ingat kawan-kawan dia tau. So bila dah jadi macam ni, saya macam terima kembali. Lepas tu macam macam rasa macam arwah ni memang baik sangat pada saya. Memang dia macam, saya pun dah rasa macam dia terlalu rapat. So satu je saya fikir bila kejadian ni dah berlaku, bila macam kita nak bawa balik dia dah jadi jenazah dia ni, satu je saya fikir yang betul-betul macam kawan-kawan dia ada tak bila dia sampai jenazah dia kita buat kan. Bila saya turun daripada Cali, semua dah turun, saya keluar kemudian tu, saya rasa macam iba lah. Sebab kawan-kawan yang dia sebut tu ada. Daripada Bernama TV ada yang abang tu saya nampak dia angkat dia punya keranda kan. Saya rasa macam memang maksudnya dia baik lah. Sebab dia macam dia pulang macam tu, ada kawan-kawan yang sambut kan. Semua cakap macam tu sabar semua kan. Semua macam sedih lah saya. Sebab ramai kawan-kawan yang dia sebut tu ada. Saya nampak sendiri kat situ. Syahril pula kan, dalam perjalanan pulang datang ke tempat tu, apa perasaan dengan jenazah ada di depan tu? Jadi apa perasaan ketika tu? Lepas saja macam dah arwah dah confirm dah tak ada di situ. Kita dekat asrama penginapan kita orang tu tinggal 8 orang. Sebab dia membawa Haji ke main pusat operasi. So tinggal 8 orang ni macam tak tahu nak buat apa. Macam masing-masing terbenung kan. Macam
macam tak percaya dia ada yang macam dah macam melayan perasaan lah masa tu. And then benda tu berterusan lah sampai kita naik flight apa kan, macam tak ada apa-apa, macam benda ni mimpi ke. Even saya macam cakap kat diri saya harap benda ni mimpi, dan dia bila saya jaga esok benda tak ada. Anda boleh menghubungi mereka berdua di 03771088. Takziah kepada keluarga Faizul, dan saya juga ingin berkongsi perasaan sedih walaupun pemergian Faizul merupakan kehilangan ya. Tapi bagi saya diharap semua rakyat Malaysia dan seluruhnya ini merupakan satu titik tolak. Lepas kejadian ni tidak mematahkan semangat saya untuk terus ditugaskan ke mana-mana negara-negara bola ataupun bermasalah seperti ini. Cuma selepas ni kita perlu lebih berhati-hati dan menitik beratkan aspek keselamatan di kalangan media dan petugas. Sebab benda ni pun kita tak tahu apa nak jadi. Tapi kita saya reda dengan apa yang jadi dengan arwah. Cuma dia akan tak mematahkan semangat saya. Cuma saya percaya saya dan rakan-rakan yang lain akan terasa sunyi lah. Selepas ni bila bekerja kan, kenangan tu mesti ada. Sebab bila jumpa memang pun semua masih aku baru lah jumpa arwah 2 minggu lepas ke kan. Masih teringat. Syaril sendiri? Syaril? Sama sekali tak. Maksudnya ini misi pertama yang saya ikuti, kemanusiaan. Macam saya kata tadi, 2-in-1 punya konflik is a conflict zone, and then krisis kemanusiaan, 2 dalam 1 punya ni. And then saya memang terjun untuk pergi next punya mission. Sebab memang assignment macam ni yang saya nak pergi. Walaupun tahu risiko yang tinggi. Tak tahu risiko yang tinggi. Sebab sebelum ni pun saya teringin nak pergi Darfur, nak pergi macam beberapa kawasan lagi kan. Tapi cuma tak ada kesempatan. Bila ada offer tu mungkin kepada orang lain ataupun masa saya ada komitmen lain. Tapi alhamdulillah yang ni terdapat, and then benda ni mungkin orang kata detik hitam dalam sejarah kewartawanan saya, tapi saya rasa tak, benda ni macam sebahagian daripada asam garam dunia kewartawanan, dan saya dah ready untuk menghadapi risiko ni. Sebab tu saya pilih untuk berada dalam bidang. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak ya kepada Syaril Kadir dan juga Haji Sarigar kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kita harapkan mereka akan terus lebih bersemangat dengan apa yang telah mereka luahkan sebentar tadi. Dan kepada semua yang mendengar sekarang ini, apa kata kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Nurul Faizul. Al-Fatihah.